Oke, so, sebentar saya lagi, kita akan kembali lagi datang pentas. Ya. Kita sekarang ini sedang menunggu syarat ketibaan tamu kehormatan kita. Alright, so jangan kemana-mana, setia bersama dengan kita.
perempuan persembahan tarian pembukaan Sarawak Harmoni yang telah dipersembahkan dari kumpulan anak seni benak Suri Aman. Randau Ari. Randau Ari maksudnya Ramaian. Ramaian. Okey. Dan juga yang macam gawai pantun. Gawai pantun ni macam mengalu-alukan kedatangan. Macam kita cakap. Rasanya lah bersalah, minta maaf lah. Untuk pengetahuan saya baru tanya di belakang kita. Okey. Inilah dia. Yang harus kita banggakan ya. Walaupun kita di Sarawak sendiri, kadang-kadang kita tidak mengenali pakaian-pakaian daripada suku kaum daripada yang ada di Sarawak sendiri ya. Jadi ini merupakan suku kaum Iban. Ya, suku kaum Iban. Kalau kita boleh tahu apakah nama yang diletakkan di topi ya. Tahu kasih nama topi? Apa nama topi itu? Tahukah? Dia tudung. Kamu tahukah apa nama topi kamu pakai ini? Tidak tahu? Okey. Cikgu tak bingung, kata tak tanya. Okey, nanti kita tanya. Okay. Tapi dia merupakan topi macam topi warrior, ya, macam topi pahlawan. Kita saksikan itu. Memang pahlawan. Ya. Okey. Tapi kalau kita dah pinjam lepas itu. Bukan, masalahnya sekarang ini kita suka melihat kumpulan-kumpulan yang menampilkan anak-anak muda ya sekarang ini, di mana mereka ini adalah penyambung warisan. Ya. Betul. Pada malam ini kita saksikan persembahan gendang papan ini yang dipersembahkan oleh kumpulan dari mana tadi? Dari kumpulan Bungai Kenunsong Bangka Pasang Stumbin dan berada diketuai oleh Puan Selina. Dari majlis juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Suhur, Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Malaysia. Terima kasih. Ya, malam ini merupakan malam kebudayaan, pentas kebudayaan kita, dan di samping itu juga seperti yang kita war-warkan dari tadi, the highlight di malam ini adalah Miss Tourism Benak 2025. Malam kemuncak. 12 orang peserta pada malam ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan saksikan persembahan gendang pampat ini yang dipersembahkan oleh kumpulan Bungai Kenunsong Bangka Pasang Stumbin. Silakan.
Bagilah tepukan yang gemuruh, tuan-tuan dan puan. Ini adalah merupakan salah satu kebudayaan kita yang harus kita banggakan. Betul? Ibu? Betul, Ibu? Jangan lupa kebudayaan Kediri. Tahniah. Sekali lagi kita dengar tepukan yang gemuruh. Jangan bila artis saja datang kita pukul tangan, bagi tepukan sampai selaut tangan. Kita mau dengar tepukan Wong Si Aman kali itu. Mesti mau kuat-kuat. Kita nak dengar tepukan Wong Si Aman, boleh? Okey, 1, 2, 3. Dan kepada anda 12 finalis Miss Tourism Benak 2025. Pastinya yang berpedato di dermawan bolehlah berkira-kira dari sekarang siapakah yang akan dinobatkan. Kita running tepi ya, Ibu Pedato. Pastinya pengalaman yang berbagai dari Simanalang akan digunakan untuk menilai ratu-ratu cantik jelitawan. Apa kata yang berbagai dato, James? Adakah anda setuju dengan saya? Jelitawan kita. Apatah lagi para juri-juri yang terus bersama dengan kita pada malam ini. Kita nak kasih kesorakan daripada para penonton sekalian. Pastinya para penonton sudah mempunyai pilihan masing-masing. Bagaimana pendapat yang berbahagia, Tuan Master? Seperti mana yang saya gambarkan, ini ada penyertaan daripada wilayah jiran kita. Nanti kita akan kongsikan kepada anda siapakah jelitawan tersebut yang berasal daripada negeri Sabah, negeri di bawah Bayu.
Sungguh cantik, sungguh menarik. Sesiapa yang mana masih terpikat dengannya. Kena main tadi, gara-gara aku masuk ke jalan ini. Jelitawan pada malam ini cukup cantik, cukup menarik dengan busana yang diperagakan. Wow, berdebar-debar rasa ketika saya berada di sebelah sini. Okey, Dato'. Jadi selepas ini yang hormat Puan Dayang bolehlah berkira-kira untuk kita mengadakan benda yang sama di Pesta Lingkar selepas ini ya. Dia di skor sidekick.
kepada tuan hadirin sekalian, mereka akan meninggalkan seketika pentas ini. Terima kasih kita ucapkan kepada 12 finalis kita yang telah meragakan bersama mereka khususnya di pentas yang berprestij ini, Miss Tourism menang 2025 Liga Sim Harmony. Tuan-tuan dan puan, Miss Tourism menang kita yang pertama memperagakan busana Dayung Trio Legenda. Busana kontemporari bertajuk Dayung Trio Legenda ini hasil karya seni si pemakai sendiri. Setiap helaian dilukis, didai dan diwarnakan dengan naratif legenda. Bagian atas menggambarkan legenda hujan batu dikuasi labur dengan warna hitam dan kuning menandakan amal roh pelindung serta kekuatan pelindung masyarakat. Bagian tengah menunjukkan kisah negeri Nyiruk, seekor belalang kecil berwarna biru. Legenda ini mengisahkan tragedi cucu beradik yang dibengang. Namun roh pelindung menzahirkan pengajaran bahawa si kecil manapun makhluk ia membawa arti besar dalam kehidupan dan simbol kerendahan hati. Bagian bawah menampilkan ombak benang Suryaman warna biru, hijau, putih dan juga dengan tambahan organza biru pada lengan galon serta tambahan tim melambangkan kehidupan yang berulang, kekuatan yang teguh dan keseimbangan alam semula jadi serta warisan. Untuk mana tuan-tuan dan puan, finalis kita yang pertama ini diberi nama Fiona Nisa Anak Nome, bangsa Bidayu, berasal dari Serian. Berketinggian 167 cm. Kalau ditambah dengan heel yang dipakainya setinggi 6 inci, lebih kurang 173 cm. Mempunyai hobi melukis dan menari, berpendidikan, mempunyai ijazah sarjana muda. Namun begitu tuan-tuan dan puan, bila masih lagi belajar ketika ini saya difahamkan. Menariknya mengenai finalis kita ini, beliau suka melukis dan menari. Di mana tuan-tuan dan puan dapat kita lihat daripada busana yang dipakai oleh finalis kita ini adalah rekaan beliau sendiri. Lukisan yang dipaparkan di kain yang dipakai oleh finalis kita ini merupakan legenda. Dan dapat kita lihat ini adalah merupakan lukisan tangan beliau sendiri yang dilukis pada kain tersebut. Finalis kita ini berperwatakan seorang yang lembut. Saya baru bercakap dengannya sebentar tadi. Kalau Tuan Residen ingin tahu, bolehlah pergi tepi. Nampaknya ada signal dari sebelah kanan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dapat kita saksikan busana yang dipakai oleh Miss Tourism kita pada malam ini sungguh menarik sebenarnya. Dan saya difahamkan esok beliau akan memberi sokongan kepada para pekayo-pekayo khususnya bagi acara regata Batang Lupa. Semoga beliau menzahirkan satu inisiatif kekuatan kepada semua para pekayo-pekayo bagi Raja Sungai Pesta Menang Suryaman 2025. Kalau kita dapat lihat di busananya ada lukisan yang mengalun merupakan ombak benang di Sri Aman. Beliau sempat menjeling kepada saya, adakah cinta kami telah bermula?
dia wajah finalis kita yang pertama dengan senyuman yang begitu memikat. Pun kata orang dulu tak punya ada gigi swing. Kedua, dalam finalis kita yang kedua ini memperagakan busana di mana warna utama yang diperagakan warna biru diraja. Warna biru akan melambangkan kekuatan air, khususnya fenomena ombak pasang surut di Sungai Batang Lubar. Biru juga melambangkan ketenangan, kebijaksanaan dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan puff memotifkan etnik, dengan besar bercorak songket dengan elemen tradisional memberi simbol kepada keagungan budaya suku kaum Borneo. Corak tenunan emas dan biru pada lengan mencerminkan kekayaan hutan, sungai dan tradisi turun-temurun. Hiasan mani dan sulaman di garisan dada. Bagian dada dihiasi dengan mani dan sulaman perak bidayu yang menyerupai bentuk air beralun atau buih ombak. Ini menambahkan unsur kilauan semula jadi, ibarat cahaya matahari yang memantul di atas permukaan air benar. Panel tengah dengan motif geometri, bagian hadapan gaun mempunyai panel sulaman etnik memanjang ke bawah seakan arus sungai yang mengalir tak berhenti. Motif ini menunjukkan identiti masyarakat Borneo, khususnya dari warisan songket dan tenunan tradisional. Kain layang belakang cap tirai warna aqua, di mana cap panjang berwarna aqua dengan sulaman biru turquoise melambangkan arus ombak benak yang bergulung indah. Corak baral pada kain layang menyerupai busana lain, dedaunan dan floral akuatik sekaligus menghubungkan busana ini dengan alam semula jadi dan keharmonian ekosistem sungai. Potongan busana, potongan monumen yang menunjukkan bentuk tubuh membawa simbol keberanian seorang putri Borneo yang tampil anggun dan gagah, menggambarkan keseimbangan antara family, keindahan dan kuat daya tahan budaya. Wow, panjangnya Sanusis. Untuk malam tuan-tuan dan puan, diperkenalkan Miss Tourism kita ataupun finalis kita yang kedua ini diberi nama Melanie Melvi Anabato, berbangsa Bidayu Cagoy, berasal dari Kampung Boga Bau. Berpendidikan ijazah sarjana muda dan kini bertugas sebagai guru ganti. Berketinggian 161 cm. Sekali lagi saya kongsikan kepada anda di mana heel yang dipakai beliau berketinggian 6 inci, 161 tambah 6 lebih kurang 167 tinggi saya. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang memandang dan hadirin sekalian, finalis kita yang kedua ini suka bermain tenis. Jadi bolehlah lepas ni kita aktifkan diri kita main tenis atau apa jam tuan sekalian on. Atau Jack on, kita main tenis dah lepas ni lah. Kau on. Itu dia, kita berikan tepukan kepada finalis kita yang kedua, Melanie Melvi. Seterusnya kita tampilkan kepada anda finalis kita yang ketiga. Dipersilakan. Finalis kita yang ketiga ini memperagakan busana mahkota pesona Borneo. Baju ini diilhamkan daripada keagungan tradisi dan diwarisi turun-temurun. Disulam dengan sentuhan modern yang memukau, corak hitam putih yang berpusat melambangkan kekuatan dan kesucian. Manakala keseluruhan busana menyerahkan kewibawaan seorang ratu yang memegang mahkota budaya Borneo. Ini bukan sekadar pakaian tetapi simbol maruah, warisan dan pesona yang abadi. Baju ini adalah busana etnik kontemporari menggabungkan tradisi Iban Dayak dengan elemen fashion modern sesuai untuk mempersembahkan kecantikan budaya dalam suasana rasmi dan berprestij. Dipenuhi dengan sulam buria kerawang putih membentuk corak spiral, bunga dan motif etnik yang menyerupai ukiran tradisional masyarakat Dayak dan Iban. Corak sebegini sering melambangkan kehidupan, kekuatan dan juga keindahan alam. Potongan long dress modern gaun lampu dengan slit belahan di depan memberikan sentuhan kontemporari dan glamour. Ada ekor kain draped di
di bahagian belakang yang menambahkan lagi keanggunan. Warna asas kain batu hitam yang memberi kesan elegan dan eksklusif. Suku tinggi ataupun mahkota kurir di atas kepala menambahkan lagi kemewahan dan kecantikan si pemakai. Selepang yang dibagaikan berbentuk corak floral yang memberi keindahan apabila dipandang. Dibandingkan dengan subang kurir labu berkilau serta kasut cubit tinggi hitam menambahkan lagi aura mewah dan berkarisma. Identiti dan nilai budaya walaupun rekan modern dan corak pada kain masih mengekalkan jati diri budaya Borneo sering dilihat dalam tenunan puak bumbu atau ukiran etnik Iban. Busana sendiri biasanya dipakai dalam pertandingan ratu cantik, acara kebudayaan atau majlis rasmi untuk menonjolkan warisan tradisi dalam gaya moden. Ucapan hormat dan tuan-tuan dan puan, khususnya kepada tetamu hormat pada malam ini. Finalis kita yang ketiga ini diberi nama Eliana Enchan Anas Stanley Steve, berasal dari Kuching, berpendidikan diploma, berketinggian 159 cm. Sekali lagi kita kongsikan kepada anda, beliau memakai heel setinggi 6 inci. Sungguh cantik, sungguh menarik. Sebenarnya yang membantu saya terbayang-bayangkan busana yang dipakaikan oleh finalis kita ini, khususnya ada yang disulam tu akan mengambil masa yang agak panjang untuk meletakkan di kain tersebut. Saya pernah melihat bagaimana benda itu dipasang, dijahit, lebih kurang mengambil masa 2 ke 3 bulan. Tepuk tangan sekali lagi kepada finalis kita yang ketiga sebentar tadi, Eliana Enchan Anas Stanley Steve. Baiklah tuan-tuan dan puan, tanpa mereka masa lagi, kita persilakan finalis kita yang keempat, dipersilakan. Finalis kita yang keempat ini memperagakan The Royal of Ngaru Uludayo. Busana ini diilhamkan daripada gabungan keunikan dua etnik, iaitu etnik Bidayo dan orang Ulu di Sarawak. Elemen Bidayo ditampilkan melalui corak tradisional yang melambangkan kekuatan komuniti dan jalinan persaudaraan. Manakala motif orang Ulu pula direka indah dengan ukiran halus yang sinonim dengan seni warisan mereka. Pemilihan warna hitam dan emas bukan sekadar menyalahkan keagungan, tetapi juga membawa makna yang mendalam. Seperti hitam melambangkan keteguhan serta identiti budaya, manakala emas mencerminkan kemewahan, keagungan dan nilai tradisi yang tidak ternilai. Keseluruhan busana ini bukan sahaja menonjolkan kecantikan luaran, tetapi juga menghargai warisan budaya yang membentuk jati diri masyarakat Sarawak. Busana megah ini direka khas daripada ZL Concept Sri Aman. Terima kasih ZL Concept. Ucapan hormat yang kepada Dato' Seri David Firman yang hadir pada malam ini. Finalis kita yang keempat diperkenalkan kepada anda, Madeline Brasilia Umar Ana Thomasina, berasal dari Betong. Ucapan hormat tuan-tuan dan puan, beliau mempunyai pendidikan Master Degree in Environmental Science, Unimas. Bukan kaleng-kaleng ya. Senyum dia tuan situ. Ayo kita tojek. Ucapan hormat tuan-tuan dan puan, bagi finalis kita yang keempat ini mempunyai hobi hiking. Lepas ini bolehlah kita ajak untuk memanjat Gunung Esok dan juga Langkau Tuan. Berketinggian 166 cm. Menariknya mengenai finalis kita yang keempat ini, beliau suka senyum.
Senyum kepada siapa saya tak tahu. Mungkin kepada saya ataupun sahabat saya yang ada di sini. Sungguh cantik, sungguh menarik busana yang dipakaikan. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada finalis kita yang keempat sebentar tadi, Azalin Brasimia Umar, anak Thomas Ina. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita tampilkan kepada anda finalis kita yang kelima. Dipersilakan. Finalis kita yang kelima ini memperagakan busana yang seiring dengan festival Pesta Bedah dengan tema Elegance and Harmony. Busana yang ditempah khas dari Hafiz Dressmaker. Wow. Dan menggambarkan gaun yang beralun serta ombak benak, songket yang disulam menjadi simbol keagungan masyarakat Melayu, dan warna biru yang membawa maksud hidup penuh keamanan dalam kalangan masyarakat apabila kaum di bumi Kedalam. Perhiasan di kepala adalah sungguh tinggi yang menandakan identiti diri saya sebagai orang Iban, katanya. Itu juga dengan sebagian daripada busana yang dipakaikan, baju bidayuh yang dijahit dengan sirampai disertakan dengan perhiasan yang mengingatkan kembali tradisi unik oleh Ring Lady. Peragaan busana ini mencerminkan budaya dan warisan menjadi elemen terpenting dalam dunia kemodenan dan evolusi fashion, agar budaya kita kekal menjadi keunikan di mata dunia, tidak lenyap di telan zaman. Untuk bermakna hadirin sekalian, finalis kita yang kelima ini diberi nama Zinia Zian anak Noman, berumur 19 tahun, berasal dari Syria. Dia merupakan seorang pelajar berpendidikan degree dan kini melanjut pelajaran di Universiti Melaya. Hobinya suka membaca buku, sama juga dengan hobi saya, suka membaca buku. Dan kami mempunyai minat yang sama sebenarnya. Ini betul-betul bukan cobaan. Berketinggian 158 cm. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, kita kongsikan kepada anda kasut tumit yang dipakaikan berketinggian 6 inci. Majoriti kepada finalis kita pada malam ini menggunakan kasut tumit yang berketinggian 6 inci. Bayangkan kalau saya pakai kasut tumit 6 inci. Kita berikan tepukan gemuruh kepada finalis kita yang kelima, Zinia Zian anak Noman. Terima kasih kita ucapkan. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita persilakan finalis kita yang keenam. Ya, Tuan Dio. Kita nak kasih kesorakan tuan-tuan dan puan. Busana yang diperagakan The Majestic California. Busana ini direkas dengan potongan mermaid cutting yang menonjolkan sisi elegan dan megah pada keseluruhan mereka. Gabungan corak etnik Iban iaitu kuah kumbu bersama dengan soket Melayu menjadikan busana ini lebih indah dan harmoni, diperkaya dengan sentuhan warna emas yang menjelahkan lagi pesona si pemakai. Potongan duyung di bahagian bawah yang beralun ketika melangkah memberikan ilusi ombak benak yang anggun dan memukau. Terima kasih sekali lagi kepada desainer Sial Thompson. Untuk berlomba tuan-tuan dan puan, finalis kita yang ke-6 ini berasal dari Syria. Diperkenalkan
finalis kita yang ke-6 ini Claudia Sherin Aracilin. Datuk sudah tersenyum. Baiklah, berketinggian 159.5. Beliau merupakan seorang pelajar di bidang sarjana muda ekonomi dengan kemujian Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman yang memadato dan direkaman di pusingan Miss Talented pada sebelah pagi tadi, beliau telah membawa lagu My Heart Will Go On. Wow. Jangan lupa share dengan saya ya Datin video tersebut. Tuan dan puan, sekali lagi kita perkenalkan kepada Claudia Sherin Aracilin dari Sri Aman. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang volunteering. Jangan risau ya tuan-tuan dan puan, ini merupakan satu gimmick yang diperagakan oleh finalis kita. Masuk, mereka habis lempar. Sedang membina yang terhadap. Ya, temukan sekali lagi kepada Claudia Sherin Aracilin. Inilah dia finalis kita yang ke-6. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita tampilkan kepada anda finalis kita yang memegang undian yang ke-7. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, beliau memperagakan gaun malam bertemakan keanggunan dalam gaun harmoni berasaskan warna emas yang melambangkan kemewahan, kekuatan dan keperluan. Siluetnya diinspirasi alunan Sungai Benak, lancar berterusan dan witis. Penggunaan chiffon halus mencerminkan kelembutan serta kekuatan dalam harmonika. Setiap perincian menggabungkan tradisi dan kontur moden. Jadikan gaun ini bukan sekadar pakaian tetapi simbol warisan keharmonian dan kebanggaan budaya. Mereka December Tio, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Ara Maite daripada Sabah, negeri di bawah bayu. Untuk berlumana tuan-tuan dan puan, khususnya kepada tetamu kehormat, diperkenalkan kepada anda Desi Henisia Hendrik, berasal dari Kota Marudu, Sabah. Dan beliau merupakan finalis kita yang paling tinggi dengan ketinggian 172 cm. Saya sempat berdiri di sebelahnya, nampak kecilnya saya. Jadi saya halang. Jadi saya handsome ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, beliau telah mempertaruhkan di Miss Talented pada sebelah awal pagi tadi dengan sebuah persembahan nyanyian dalam bahasa dusun, saya difahamkan, yang bertajuk Itino Mosoku, yang bermaksud inilah masaku. Berbangsa dusun Kimaragang, berumur 20 tahun. Sungguh cantik, sungguh menarik. Saya pun terbitkan. Bolehlah tak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, inilah satu keunikan yang pesta benak di Sri Aman.
Kalau kita lihat para peserta untuk yang Miss Tourism ini bukan sahaja berasal daripada negeri Sarawak, tetapi kali ini berkat kesungguhan khususnya Jawatan Kuasa Indo Pesta Benar Suria Ahmad dan juga Jawatan Kuasa bagi Miss Tourism Benar ini telah menzahirkan para peserta yang datangnya daripada negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, Aramaite. Ya, terima kasih tepukan kepada finalis kita yang ketujuh sebentar tadi, Desi Henisia Hendrik. Seterusnya kita persilakan finalis kita yang ke-8 di mana beliau memperagakan gaun malam eksklusif diinspirasikan dari tema Elegance Harmony dengan sentuhan hijau zamrud sebagai asas pada rekaan ini, dan ianya melambangkan ketenangan dan keindahan alam yang terdapat di benar. Potongan beralun yang anggun melambangkan arus ombak yang mengalir serta dipadukan dengan jahitan halus premium. Jadikan gaun ini pilihan sempurna untuk menyerahkan pesona mewah dan elegan yang bukan sekadar pakaian, tetapi simbol kecantikan gaya dan keharmonian yang menawan setiap pandangan. Direka oleh December Cho. Foto Just L. Tuan-tuan dan puan, diperkenalkan finalis kita yang ke-8, Chelsea Jazz Elivera James dari Sandakan Sabah. Tuan-tuan dan puan, beliau berbangsa Kadazan Dusun, original Sabahan, berketinggian 170 cm, dan kini beliau merupakan seorang freelance talent dan content creator. Menariknya berkaitan dengan finalis kita yang ke-8 ini, beliau telah mempertaruhkan bakat beliau dalam seni Muay Thai. Jadi hati-hatilah, ya, jaga-jaga. Saya pun dah bersuara. Soto Dino, okey. Mantai. Kampung Kap, Sawati Kap. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, pada Miss Talenta tadi beliau telah mempersembahkan satu seni yang dinamakan Wai Kru Muay Thai. Kalau saya tidak silap pada tahun 90-an dahulu pernah tersebarnya satu filem The Beautiful Kickboxer daripada Thai. Inilah dia. Bagi anda yang mempunyai kamera di tangan, sila-silalah ambil gambar. Finalis kita yang ke-8 ini sekali lagi berasal daripada Sandakan Sabah. Hobinya suka memasak, sama seperti saya. Jadi kepada sesiapa yang ingin mengetahui TikToknya, boleh jumpa dengan saya selepas ini. Saya adalah salah seorang followernya. Terima kasih kita ucapkan kepada finalis kita yang ke-8. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita tampilkan kepada anda finalis kita yang ke-9. Finalis kita yang ke-9 ini akan memperagakan busana melambangkan kekayaan alam semula jadi yang terdapat di kawasan Sungai Batang Lupa. Hiasan kepala serta beg tangan rotan mewakili kraft tangan etnik Sarawak yang kreatif dalam bidang anyaman. Warna utama busana ini ialah hijau yang mewakili flora di tepi sungai seperti rumput. Ini juga menunjukkan bahawa alam semula jadi masih dikekalkan dan dipelihara untuk keperluan generasi yang akan datang. Selain itu terdapat warna biru muda yang bukan saja mewakili Sungai Batang Lupa tetapi keseluruhan
sungai-sungai di Sarawak. Warna putih mutiara jelas menunjukkan buih gelombang yang terdapat di permukaan serta tepian sungai. Dan warna keemasan menunjukkan bahawa kita masih meneruskan kemewahan tradisi etnik masing-masing di era kemerdekaan ini. Busana ini juga ditambah dengan sentuhan mutiara yang berkilau serta menunjukkan keadaan sungai Batang Rupa apabila terkena pancaran matahari, terutamanya semasa matahari terbit dan matahari terbenam. Ya, kita dapat dengar bunyi trompet di sebelah sana. Rasa-rasanya macam Stadium Sarawak. Diperkenalkan kepada anda bahawa finalis kita yang ke-9 ini adalah Kuching. Bel, cepetan. Sungguh cantik, sungguh menarik. Dengan busana yang diperagakan oleh finalis kita yang ke-9. Rasa-rasanya macam Manchester lawan Liverpool lah sekarang. Betul tak? Alasannya Manchester mungkin Dato' Francis Liverpool. Dan kita berikan fokus kepada finalis kita yang berada di atas pentas ketiga ini dalam memperagakan busana yang dipakainya. Sungguh cantik, sungguh menarik. Mungkin dia nak beri ampau dengan saya. Oh, tuan-tuan dan puan, rasa terpanahnya hati saya. Malam tu confirm mesti tidur malam tu. Jangan Zali, jangan, esok nak pulang. Tepukan kepada finalis kita yang ke-9. Pastinya para juri juga mengambil masa untuk menilai para peserta kita pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, selanjutnya kita persilakan finalis kita yang ke-10. Finalis kita yang ke-10 ini memenangkan busana yang diberi nama Grace of the River. Grace of the River menggambarkan keindahan yang mengalir lembut namun menaungi kekuatan seumpama aliran sungai Batang Rupa yang menjadi nadi kehidupan Suriaman. Terinspirasi daripada fenomena gaun ini memadukan keagungan moden dengan warisan ukiran Iban. Corak orang Ulu Bidayo tidak tinggal juga dikedengarkan Sorket Sarawak, melambangkan kemewahan dan tradisi Sarawak serta menonjolkan keseimbangan antara kaum, budaya dan etnik. Setiap corak ukiran melambangkan kesinambungan tradisi. Setiap etnik manakala potongan anggun dan alunan gelombang kain mencerminkan gerakan air yang tidak pernah berhenti seperti gelombang benang. Grace of the River ini melambangkan seorang wanita yang berdiri teguh seperti sungai tenang abadi dan membawa kehidupan selaras dengan tema Elegance in Harmony, di mana kecantikan budaya dalam semula jadi bersatu membawa makna bulu burung merpati yang merupakan simbol rasmi Suriaman, membawa makna pendamaian, harapan dan juga kepaduan masyarakat. Burung merpati yang terbang bebas menegaskan aspirasi untuk hidup sejahtera bersama alam selari dengan tema Elegance in Harmony. Gaun ini bukan saja pakaian, tetapi kisah harmoni antara alam, tradisi dan impian akan berdamai. Suatu persembahan indah mengangkat keunikan Suriaman di mata dunia. Tuan-tuan dan puan, diperkenalkan finalis kita yang ke-10 ini diberi nama Shera Lida
Ana Mincong berbangsa Iban Sijaya, berasal dari Simunjan. Beliau kini merupakan seorang pelajar di bidang sarjana muda pengurusan teknologi perniagaan kebucian. Untuk makluman yang Dato' dan Dir Keramaan, beliau sempat menjawab soalan exit semalam sebelum menyertai Miss Tourism ini. Inilah pengorbanan seorang pelajar dalam merealisasikan kejayaan Miss Tourism Menak 2025 khususnya pada malam ini. Jom mana contoh nama di mana beliau mempunyai hobi suka menari dan pada Talent yang dilangsungkan pada pagi tadi, beliau telah membawa tarian sebagai padi. Berketinggian 159 cm. Terima kasih kita ucapkan kepada finalis kita yang ke-10 sebentar tadi. Ke-11. Finalis kita yang ke-11 ini menampilkan busana yang dipanggil The Benak Bridal Gown. Gaun yang indah dan penerbangan ini direka khas untuk malam kemuncak Miss Tourism Menak 2025. Ia menggabungkan elemen tradisional dari berbagai budaya serta mai untuk membentuk satu rekaan yang bersatu padu. Gabungan warisan budaya, gaun ini menampilkan kebaya putih sebagai asasnya, melambangkan burung merpati putih dari patung utama di Sri Aman. Putih ini langsung menghubungkan pakaian dengan identiti tempatan dan semangat wilayah tersebut. Menghiasi kebaya ini adalah perincian halus yang diinspirasikan daripada budaya Bidayuh dengan rendah dan loceng, menambahkan lagi sentuhan yang lembut dan penuh perayaan. Ini adalah penghormatan kepada tradisi kaya masyarakat Bidayuh. Kain puak kembu yang menakjubkan membentuk ekor gaun yang panjang dan berlapis-lapis, corak ikonik textile. Ini mewakili budaya Iban, manakala rekan ekor yang berlalu berlapis-lapis mencerminkan ombak benak, iaitu fenomena pasang surut yang dikenal di Sungai Batalumpa. Rama-rama yang halus bertebangan di sekeliling ekor potong ini. Dalam budaya Dayak, rama-rama sering dikaitkan dengan transformasi, kelahiran semula dan kecantikan. Kehadiran rama-rama pada kain tenunan ini melambangkan keanggunan, semangat bebas dan perubahan positif. Mereka menambahkan lagi sentuhan magis dan puitis pada gaun seolah-olah alam semula jadi turut serta dalam persembahan ini. Untuk mana tuan-tuan dan puan, finalis kita yang ke-11 ini diberi nama Chanel Elisa Justin, berbangsa Iban Mix Dusun, half Sarawak, half Sabah, Abadim Wabidaya, dan berasal dari Kampung Kepayang Simunjan. Isi orang Simunjan itu, I love you. Untuk mana tuan-tuan dan puan, beliau merupakan seorang pelajar diploma pentadbiran awam, suka menyanyi dan membaca novel, juga seperti saya hobinya. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan, kalau kita sepintas lalu melihat kepada finalis yang berada di depan kita ketika ini, kalau anda lihat ada satu patung dinamakan Barbie doll, kiras-kiras beliau. Bolehlah timbang-timbang. Itulah tadi finalis kita yang ke-11. Baiklah, seterusnya kita persilakan finalis kita yang ke-12 merupakan finalis kita yang terakhir pada malam ini. Silakan Claudia Mai, Ana Tindit.
beliau memperagakan busana The Grace of Benar Evening Grace, sebuah gaun malam yang melambangkan keagungan abadi dan semangat elegansi dan harmoni. Diselimuti batu hijau zamrud yang mendalam, gaun ini memancarkan kemewahan dan keindahan, melambangkan keabadian pesona alam di Sarawak, iaitu benar. Hiasan manik emas buatan tangan menghiasi kain lace emerald green yang berkilau setiap butiran dijahit penuh seni, sehingga kilauan mengingatkan pada sinar ombak benar yang bergemerlap. Dengan bau berstruktur memberi siluet berkuasa, menonjolkan kekuatan dan kewibawaan yang tetap membentuk tubuh dengan keanggunan. Aksen emas berkilau mengalir di sepanjang rekaan bagaikan benang tradisi dan kemewahan, mendulang masa lalu dan masa kini menjadi satu kisah harmoni. Pada bagian atas gaun, sulapan manik menginspirasikan ombak yang diilhamkan daripada tradisi Sarawak, berkilauan di bawah cahaya sebuah penghormatan kepada semangat benda yang tidak pernah tunduk. Satu kekuatan semula jadi yang gagah namun penuh kelembutan. Motif halus orang Bulu turut diselahkan dalam perincian megah dan penuh kehalusan, membawa warisan budaya serta identiti. Tuan-tuan dan puan-puan, finalis kita yang ke-12 ini berasal dari Engkelili Sri Aman. Finalis kita yang ke-12 dalam memperagakan busana yang dipakaikan. Sungguh cantik, sungguh menarik, very exclusive. Wow. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada 12 finalis Miss Surisam Benar 2025. Syaralida Namin Chong, seterusnya kita persilakan Desi Henisia Hendrik. Seterusnya kita persilakan Melanie Melby. Dan seterusnya kita persilakan Claudia Mai Anatini. Yang Majlis merekamkan penghargaan dan terima kasih kepada Besar Puan Dayang Azizah di bawah masalah isu kepada berbagai residen Sri Aman di atas kesetujuan menggunakan majlis. Miss Popular, untuk belum mana yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, Miss Popular ini telah diundi dengan mendapatkan jumlah like yang terbanyak menerusi laman sosial Facebook, betul kan? Dan beliau telah mendapat undian ataupun like yang terbanyak berjumlah 2.1 ribu. 2.100 saja. Baiklah, bagi Miss Popular diumumkan penerimanya Claudia Sheri Narajilin.
ucapkan. Seterusnya diumumkan Miss Talenta Miss Tourism Benak 2025 dengan tarian Semangat Padi. Dipersilakan Sheralina Alamijo dari Simunjang. Miss Talenta akan membawa pulang selembang dan juga piala dan wang tunai RM1,000. Kita akan umumkan Miss Photogenic Miss Tourism Benak 2025. Pemenangnya Meslin Brasinia Umar Arab Thomasina. Beliau akan membawa pulang wang tunai Indonesia RM1,000, selembang dan juga piala. Benak 2025. Pemenang akan membawa pulang wang tunai Indonesia RM1,000, selembang dan juga piala. Dimenangi oleh Melanie Melvi, anak betul. Kita ucapkan itulah tadi 4 orang pemenang akibat kategori subsidiaries Miss Tourism pada 2025 dan turut dan membawa pulang wang tunai Indonesia RM1,000 daripada pekerjaan. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Puan Dayang Nur Zinia Zian Ananoman. Sila ke depan. Wow. Dato'. Sila ke depan. Sila ke depan. Okey. Yang keduanya, kita persilakan Jessie Jen Elvira James dari Sabah. Satu Sarawak, satu Sabah. Dan seterusnya kita persilakan Chanel Elisa. Okey, tuan-tuan dan puan, inilah 3 finalis kita yang berada di kedudukan 3-2-1. Kita biarkan kamera mengambil gambar terlebih dahulu. Silakan. Yang ketiga, tempat yang ketiga, second runner Miss Tourism Benak 2025 goes to. Rasa-rasanya sampah. Kita tanya dengan Yang Berhormat Puan Dayang, pilihan anda. Bolehlah. Yang berbagai resident. Rasa-rasa lah nombor 3 sampah. Kita tanya kepada isteri, kepada resident. Masa kita nombor 3. Semua. Sama-sama. Okey. Selamat Dato'. Boleh bagi ruang sikit. Halo. Dato' cek. Nombor bawa pulang wang tunai ringgit Malaysia 2,000, piala, bunga dan juga selembang. Dimenangi oleh Zinia Zian Ananoman. Silakan untuk menerima hadiah. Kita tinggal 2 lagi di depan. Okay. I hope both of you facing each other. Wow.
1 Sarawak, 1 Borneo. Okay guys, yang dari Sabahnya berbangsa Kedazan Dusun, yang dari Sarawaknya berbangsa Iban Dusun. Masalahnya saya tak pandai cakap Dusun. Okey, kita silakan tempat ketiga untuk mengambil tempat. Tuan-tuan dan puan, saya bagi peluang kepada anda. Pilihan ramai untuk siapakah yang akan dinobatkan sebagai Miss Tourism Mana 2025. Pilihan anda. Kita nak dengar sebelah sini. Nombor berapa? 11. Sebelah sana 11. Kita dengar di sebelah belakang. Nombor berapa? 11. Kita tanya Yang Muhammad Dato' Francis, pilihan anda. Diumumkan, kita akan umumkan Johan yang terlebih dahulu ataupun Miss Tourism Mana secara automatiknya yang tidak disebut berada di kedudukan tempat yang kedua dan terus menerima hadiah. Faham? Kita buat ke musik. Saya agak nervous. Dengan jodoh nombor 1, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Pengumuman bagi Miss Tourism Mana 2025 yang akan membawa pula wang tunai 5,000, piala, mahkota, bunga dan selempang. Sementara itu yang tidak akan diumumkan berada di first runner Miss Tourism Mana 2025. Diumumkan Miss Tourism Mana 2025. Pemenangnya ialah mohon berdiri di tengah.